Pernah usung troli floor by floor, kemas bilik, pernah mengemas bilik dan menukar bunga Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Siti Asmah, dan saya dapat tips sebanyak RM50. Hai, jumpa lagi dengan saya di siri yang berikutnya. Terima kasih kerana menonton siri yang lepas dan terima kasih kerana menonton siri yang baru ni. Semoga anda semua mendapat inspirasi daripada cerita-cerita saya ni. Itulah penyebabnya, selain daripada kesalahan saya sendiri yang menyebabkan result saya kurang memperangsangkan. Jadi di situ saya telah nak kata kecewa pun tak kecewa sebab dah memang expected. Tapi ada satu insiden yang sekarang bila saya fikir balik saya jadi lucu. Sebab selepas trial exam pada zaman-zaman tu, banyak syarikat-syarikat yang akan datang ke sekolah untuk buat interview. Ini termasuklah Shell, Petronas, JPA, Mara dan banyak lagi syarikat. Dalam ramai-ramai, saya rasa jumlah batch saya pada masa itu dalam 120 orang. Saya adalah salah seorang daripada grup kumpulan kecil yang tak dipanggil untuk interview. Saya pun heran, apa pasal saya tak dipanggil untuk interview? Tapi bila dah selesai sesi interview tu, ada juga yang beritahu pada saya, "Uncle, result kau ni mengarut. Mana orang nak panggil interview?" Jadi dekat situ saya terfikir, betul juga, saya ni mana ada belajar. So, kawan-kawan alhamdulillah dapat result yang bagus, semua pergi overseas dan melaksanakan tanggungjawab diorang dengan baik, dan saya terkapai-kapai tinggal. Saya balik ke Pulau Pinang untuk menyambung pelajaran saya di tingkatan 6. Saya buat lower 6 dan upper 6 di sekolah Cina di sana, di Air Hitam, yang bernama Chung Ling High School. Saya salah seorang daripada, mungkin dalam kelas saya seorang je yang berbangsa Melayu, yang lain semua rakan-rakan berbangsa Cina, dan saya diterima dengan amat baik. Alhamdulillah, mungkin pergaulan bercampur-campur dan bertukar-tukar tempat merata-rata di Malaysia ni membuatkan saya begitu senang untuk bercampur gaul dengan pelbagai bangsa. Dan saya diterima dengan amat baik, saya bersyukur. So, to all my Chung Ling friends back in 1986 and 87, thank you so much for being there with me, for supporting me, and there are people that I still remember until now, people like Charles Chan. There's another guy by the name of Lee Kuan Yew. I'm serious, his name is Lee Kuan Yew. That is what's written on his IC, and exactly the same spelling as the former president of Singapore. Selepas daripada itu, selepas Form 6, result saya pun tak apa nak okey. Okey, tapi tak okey. So mana saya nak cerita? Nak masuk universiti tak lepas lah kiranya. Tapi result okey. Jadi saya fikir-fikir balik, apa saya nak buat ni? Jadi saya ke Kuala Lumpur, duduk di rumah kakak saya. Di masa itu dia tinggal di Damansara Jaya, dan di situ saya bekerja dengan sebuah syarikat aiskrim yang bernama Swensons. Jadi itulah bermula kerjaya saya. Oh, saya lupa. Sewaktu saya menunggu result untuk result STPM, saya telah pun mula bekerja di Shangri-La Pulau Pinang di bahagian housekeeping. Dan Shangri-La Pulau Pinang itu sekarang kalau cari memang dah tak jumpa sebab nama dah bertukar kepada Jen Hotel. Jen Hotel ni berada di Jalan Magazine Road dan bersebelahan dengan Komtak. So setiap kali saya balik ke Penang dan tinggal di di St. Giles yang right opposite of Jen Hotel, saya akan duduk di lobi ataupun duduk di bilik saya menghadap ke Shangri-La Hotel yang sekarang dipanggil Jen Hotel, dan akan tersenyum seorang diri, teringat yang saya pernah usung troli
floor by floor, kemas bilik di sana, dan at one time saya pernah mengemas bilik dan menukar bunga Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Siti Asmah, dan saya dapat tips sebanyak RM50 daripada bilik tersebut. So terima kasih kepada Tun yang telah memberikan tips kepada saya. Selain daripada itu, selepas saya datang ke Kuala Lumpur dan bekerja di kedai aiskrim, saya telah bermula menyambung permainan rugby saya dengan Royal Selangor Club yang pada waktu itu berada di Dataran Merdeka. Saya tak berniat untuk bermain dengan Royal Selangor Club pada waktu itu. Saya cuma ke Royal Selangor Club untuk memohon jawatan sebagai seorang waiter di Long Bar. Tetapi oleh kerana muka saya nampak kurang sesuai, mungkin nampak ganas ataupun mungkin nampak garang, jadi saya tak diberikan jawatan tersebut. Saya ada beritahu orang yang interview tu bahawa saya datang interview semata-mata untuk datang interview tu dari Pulau Pinang. Saya naik bas, berhenti di stesen Puduraya dan terus datang untuk interview di Royal Selangor Club. Jadi dia kesian. All the way datang daripada Penang, naik bas, susah payah datang untuk interview di Royal Selangor Club sebagai seorang waiter ataupun sekarang dipanggil pramusaji di Royal Selangor Club, tetapi tak dapat dan nak balik pula ke Penang. Jadi dia kata, Syaril, apa lagi qualification yang you ada? Saya tak ada apa qualification. Saya cuma bagi tahu saya boleh main rugby. Jadi dia bawa saya bertemu dengan seorang pegawai rugby, pegawai sukan yang saya masih ingat nama dia, bernama Teng Mui Ngi. He was at that time the sports governor for Royal Selangor Club, and I spoke to him, and he offered me to come down for training every Tuesdays and Thursdays kalau tak silap saya di Dataran Merdeka. Jadi sejak daripada itu saya start bermain untuk Royal Selangor Club, and I lasted for roughly about 1 to 2 years, and the best part was waktu bermain dengan Royal Selangor Club, teman-teman satu tim saya adalah pemain-pemain kebangsaan seperti Alan Manan, Norman Manan, Mustafa Animal dan ramai lagi. Dan sewaktu pertandingan saya juga sempat bermain di dalam liga dan pernah berlawan dengan pasukan-pasukan seperti Black Hawk, di mana mereka dibarisi oleh Sun Subaha pada waktu itu, Tan Tai Fat ada, dan juga coach rugby Malaysia. Saya lupa nama dia. So semuanya nama-nama besar. And I was very lucky to be playing for Royal Selangor Club. We call ourselves the Dalmatians. Ada gambar anjing yang bentuk tompok tu. And we did quite well. So selepas daripada itu, saya pun dah start bekerja di Hilton, di Petaling Jaya Hilton, dan keadaan menjadi bertambah sibuk dengan bekerja di shift, jadi saya dah tak sempat untuk turun berlatih di Dataran Merdeka. Kemudian perlahan saya pun dah stop. So itu cerita pasal hobi saya. Kerja saya ni pula, saya memang start daripada bawah. Daripada bawah tu maksudnya, kalau anda kata anda bekerja di hotel, saya ni boleh diibaratkan sebagai dah katam di bidang perhotelan. Bermula di housekeeping department sebagai seorang pengemas bilik, ataupun kalau perempuan dipanggil chambermaids ataupun housekeeping attendant sekarang. Saya berada di situ selama agak lama sebelum ditukarkan ke florist. Saya menjadi florist di Shangri-La Penang, Jen Hotel itu.
Jadi saya belajar sebersikit tentang pokok bunga, tentang cara potong, dia punya simpanan bunga, berapa lama bunga boleh tahan, macam mana nak prolong dia bagi dia sentiasa kelihatan segar and so on. Dan salah satu daripada kerja side duty saya sewaktu saya bertugas sebagai florist di Shangri-La tersebut, ini saya rasa agak kelakar tapi inilah yang dilakukan. Terima kasih kerana telah menonton cerita saya, salah satu daripada banyak siri yang akan berlangsung. Jadi seperti ramai orang lain beritahu, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye.